Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan kita hari ini, Cikgu Hizam. Tadi cikgu dah terangkan sedikit tentang format dan kali ini cikgu nak masuk pula tentang elemen-elemen sastra, cikgu. Yes. Silakan Cikgu Hizam. Ya, terusnya kita akan mulakan dengan genre yang pertama iaitu puisi Melayu tradisional. Jadi murid-murid sekalian, apa yang kita cikgu cuba bincangkan pada hari ini ialah memahami konteks dan juga cuba melihat teknik-teknik yang murid-murid boleh gunakan dalam Dewan Peperiksaan yang bakal dikunjungi nanti, insya-Allah. Okey. So, puisi tradisional pada hari ini kalau kita lihat, kita ada beberapa puisi seperti yang telah cikgu sebutkan tadi iaitu seloka, pantun, gurindam dan syair. Jadi pada hari ini cikgu pilih seloka tak berikhtiar sendiri. Jadi bagaimana cikgu dapatkan teks ini? Teks ini terdapat dalam buku teks sebenarnya. Okey, jadi murid-murid telah melihat teks ini dan mungkin telah berbincang, bergaduh, berperang bersama guru-guru dan rakan-rakan dalam kelas. Jadi dalam teks ataupun dalam seloka tak berikhtiar sendiri ini ada perkara-perkara yang ingin disampaikan sendiri. Jadi peranan puisi dalam masyarakat dia menyampaikan beberapa perkara yang sangat penting. Oleh yang demikian, perkara yang penting itulah nanti yang mungkin ataupun bakal ditanya dalam peperiksaan, iaitu apakah isi-isi yang terdapat dalam seloka tersebut. Jadi ada 3 pecahan iaitu elemen sastra, pembangunan insan dan yang ketiga ialah pengkaryaan. Jadi murid-murid kena mengalami, melalui proses pembelajaran dalam kelas tentang 3 perkara ini. Jadi kalau kita lihat kepada bagaimanakah antara soalan-soalan peperiksaan ataupun bagaimanakah kita cuba nak melihat apakah bagaimana kita nak mendapatkan markah yang terbaik, teknik menjawab yang terbaik dalam peperiksaan. Okey, kita lihat kepada contoh soalan. Katakanlah pada hari ini suka nak ingatkan juga ini bukan soalan SPM sebenar. Jadi calon murid-murid kita janganlah kata nanti kita pakai yang soalan ni keluar. Tidak, ini cadangan soalan yang mungkin ataupun kita selalu boleh jadikan sebagai latihan yang kita buat dalam kelas sebenarnya. Okey. Soalan yang pertama, kalau dia kata huraikan tema yang terdapat dalam seloka tersebut. Soalan B, jelaskan 4 bentuk seloka di atas. Dan soalan C, cipta 2 rangkap seloka bertemakan kerajinan menuntut ilmu. Jadi murid-murid sekalian, dalam konteks ini ada 2 soalan respon terbuka dan 1 soalan pengkaryaan, 2 soalan elemen. Okey, walaupun dalam soalan sebenar nanti mungkin kita tidak tahu apa yang akan keluar dalam soalan itu. Jadi ada 3 pecahan soalan. Jadi teknik yang perlu murid-murid kuasai adalah yang pertama ialah melihat bagaimana murid boleh menjawab soalan itu dengan mendapat markah yang terbaik. Jadi ada 3 soalan. Bukan 1 soalan, jadi 3. Jadi ada murid kadang-kadang, calon-calon ataupun murid-murid sekolah, dia dapat menjawab soalan A. Tapi soalan B dia kurang sikit. Dan soalan C ni sebenarnya adalah soalan yang special atau soalan yang istimewa di mana murid-murid atau pelajar-pelajar KMK kita suka untuk menjawab dan mereka rasa seronok untuk mencipta dan menghasilkan karya sebenarnya. Jadi boleh dapat markah yang lebih di sini. Jadi mungkin ada kelemahan di sedikit beberapa tempat. Jadi kita kena bijak merancang dan juga untuk mencari dekat mana kekuatan kita. Jadi antara cadangan yang kita boleh lihat ialah bagaimana kita nak jawab respon terbuka. Okey, cikgu cuba membangkitkan cara atau memberikan idea. Okey, jadi pilihan di dalam kalangan murid-murid boleh berhubung dengan guru-guru di dalam sekolah masing-masing. Sila bantu murid-murid anda semua lihat. Okey, contoh kalau soalan tema tadi, kita boleh soalan cuba untuk mendapatkan jawapan apakah isi atau isu utama yang dikehendaki dalam puisi tersebut. Jadi tema yang terdapat dalam seloka tersebut ialah kepentingan untuk berikhtiar dan berusaha sendiri untuk mencapai kejayaan. Macam mana kita dapat jawapan ni? Jawapan ni kita dapat berdasarkan teks yang kita baca. Itu sahaja tugasan penting. Ingat, dapatkan jawapan daripada teks yang kita baca. Dia tak ada dekat kanan, dia tak ada dekat kiri, dia tak ada dekat bawah, dia tak ada dekat atas. Dalam soalan, dalam petikan. Jadi dapatkan. Okey? Jadi bila dah dapatkan teks tu, kita perlu satu bukti yang jelas kenapa kita kata dia ialah sebagai tema. Jadi yang ni kita panggil contoh. Jadi bila kita ada fakta, kita ada contoh, jawapan kita dah lengkap membuktikan tema puisi tradisional tadi ialah tentang kepentingan untuk berikhtiar dan berusaha sendiri. Ingat, huraikan ataupun dapatkan isi dalam teks. InsyaAllah kita takkan jauh tersasar daripada kecemerlangan dalam kertas kita nanti. Okey.
soalan yang seterusnya. Sama juga soalan dia. Soalan elemen ni sama je. Berdasarkan jelaskan 4 bentuk seloka di atas. Seloka tadi, bukan seloka tempat lain. Seloka dalam soalan yang kita kaji. Kita kaji soalan tu. Jadi kita lihat. Jadi murid-murid saya ataupun murid-murid KMK di Malaysia dari Perlis sampai Sabah dah jelas dan faham bahawa dalam bentuk kita ada 6 perkara penting yang kita kena lihat. Jadi mereka dah tahu. Jadi apa yang perlu mereka tahu ialah mereka kena fahami beberapa perkara yang cikgu gariskan di sini. Okey. Jadi perkara-perkara ini sangat penting tentang bagaimana kita nak menilai bentuk dalam sesebuah puisi yang kita panggil sebagai rangkap, bilangan baris, jumlah perkataan, suku kata, rima akhir dan akhirnya kita buat satu kesimpulan. Inilah 6 perkara yang membentuk sebagai bentuk puisi. Murid-murid, so kalau ada yang masih belum jelas, boleh berhubung dengan guru anda. Okey? Jadi kalau kita nak cerita dekat sini panjang nanti, Mira. Jadi pastikan mereka dapat dan kemudian apabila mereka dah tahu, saya bagi analogi yang mudah. Macam mana kita katakan bola sepak itu bola sepak? Sebab bentuknya. Ya. Itu yang menyebabkan tadi kenapa kita kata seloka ini sebuah seloka. Dia tak jadi pantun, dia tak jadi syair. Kerana bentuknya sendiri, istimewanya. Jadi mereka ni sebenarnya pelajar-pelajar yang istimewa tadi mengkaji secara dalam bentuk puisi tersebut. Okey, akhirnya lahirlah satu jawapan yang menjelaskan tentang puisi tersebut. Okey, insya-Allah pelajar-pelajar ataupun murid-murid KMK ni boleh buat dengan terbaik dalam peperiksaan nanti. Okey, soalan yang ketiga pula, soalan yang menarik. Iaitu bagaimana mereka diminta untuk menghasilkan satu karya. Yang ini kita panggil pengkaryaan, iaitu mencipta 2 rangkap seloka bertemakan kerajinan. Okey, murid-murid sekalian. Cikgu suka nak ingatkan murid-murid sekalian bahawa bagaimana mencari tema. Jadi dalam peperiksaan ataupun dalam ujian ataupun dalam menghasilkan karya, kita kan ada satu cerita. Cerita yang kita perlu fikirkan untuk kita sampaikan. Jadi murid-murid ini dimintakan akan ada satu soalan tentang yang dipanggil tema. Jadi fikirkan tema itu, kemudian kita jelaskan dalam bentuk puisi yang kita nak sampaikan. Kita lahirkan perkataan, gunakan perkataan-perkataan yang ada dalam pemikiran kita. Jangan takut, kita tulis dan kita sampaikan. Tapi syarat dia kena ada. Okey, sebagai contoh, mesti mencipta lebih daripada 8 baris. Dia ada syarat-syarat dia. Janganlah buat 2 baris. Yang ni sering berlaku ni. Mira, selalunya murid-murid kita kadang-kadang 2 baris, 4 baris, 6 baris. Dia cepat berpuas hati. Patuh pada arahan soalan. Okey? Jangan hilang pula daripada tema ni. Tema kerajinan menuntut ilmu. Jangan cerita pasal COVID-19. Cerita dah lari kan. Kita punya tema dekat situ. Kemudian kalau kita tengok dekat situ, kita boleh cipta jumlah baris yang lebih dah tak ada masalah. Okey? Kemudian kita kena pastikan bahawa kita mematuhi bentuk seloka yang telah kita kaji tadi berdasarkan soalan itu. Jadi dalam konteks ini, murid-murid sekalian, pengalaman cikgu hampir 20 tahun dalam mengajar, pengalaman saya Mira. Jadi saya lihat bahagian ini tak ada masalah sebenarnya sebab murid-murid kita ataupun generasi sekarang ni telah kreatif. Mereka telah didedahkan dengan pelbagai medium untuk menghasilkan karya. Jadi mereka boleh menghasilkan karya dengan baik. Cuma mereka dalam keadaan terdesak mungkin keadaan mereka perlu lebih antara tip kalau cikgu, tenang. Tenangkan diri, fokus kepada bagaimana kita nak menghasilkan tema tu dan kita selesaikan soalan. Kita akan dapat markah yang terbaik dalam peperiksaan. Kita akan dapat A+, insya-Allah. Cikgu doakan. Okey. Okey, seterusnya. Okey, yang puisi Melayu moden ataupun sajak. Okey, kita lihat bagaimana apa yang cuba disampaikan dalam proses pentaksiran sebenarnya. Okey. Baiklah. Jadi dalam proses itu juga perkara yang sama berlaku dengan puisi tradisional. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada aspek ini, murid-murid kita diberi 26 sajak. Dalam buku teks dalam masa 2 tahun. Jadi 26 sajak ini ada pelbagai tema, ada pelbagai cerita yang hendak disampaikan. Antara contoh adalah Citra Pelangi Satu Malaysia oleh Profesor Dr. A. Alim Ali dari UPSI. Jadi kalau kita lihat dekat sini, murid-murid kita akan mengkaji. Dia nak cerita tentang apa? Jadi bila soalan itu keluar, Mira, nak cerita tentang apa, maka akan lahirlah soalan pentaksiran. Soalan peperik
peperiksaan. Jadi soalan ni contoh soalan-soalan yang boleh ditanya, bukan contoh soalan periksa. Yang ni kita belajar, yang kita kaji daripada puisi tersebut. Daripada sajak tu kita keluarkan, kita lihat. Jelaskan 2 nilai yang terdapat dalam sajak. Bayangkan macam mana kita nak cari nilai yang terdapat dalam sajak ni. Teknik dia macam mana? Pergi kepada sajak ni. Jangan tanya cikgu. Cikgu tak ada jawapan. Jawapan dalam sajak. Kita tengok, berfikir tentang sejuta mimpi yang tumbuh rindang. Kita berfikir tentang sejuta mimpi. Kita tak nak satu mimpi, sejuta. Kita ada keazaman dekat situ, azam. Kan kita cuba untuk menjadi yang tumbuh rendang dari lena dari tidur dan sebagainya. Okey. Kita menyulam sejuta jiwa ini pun juga satu, bagaimana kita menyulam sejuta jiwa untuk apa? Yang bergetar dalam riak rasa berbeza. Menjadi sebuah lagu cinta ini tentang semangat cintakan tanah air. Murid-murid, ini rahsia. Jangan bagi tahu orang lain. Jawapan dalam puisi dalam sajak ini sendiri. Jangan bagi tahu. Jangan bagi tahu orang lain. Okey? So kita lihat dulu. Bagi juga dengan soalan yang kedua. 4 gaya bahasa yang terdapat dalam sajak. So murid-murid sekalian, kita tengok. Okey. Sajak yang disampaikan ditulis oleh A. Halim Ali ini. Okey? Sajak dia berkaitan dengan Citra Pelangi Satu Malaysia. Kita tengok perkataan yang digunakan tu. Contoh kita ambil perkataan kita. Dia terletak di tempat yang sama. Kenapa? Mungkin kita boleh cakap, mungkin ada yang jawab anafora. Bukan. Anafora di tempat yang sama berturut-turut. Tapi ni di tempat yang sama di awal baris tetapi berulang. Ini pengulangan perkataan atau repetisi kata. Kita akan lihat. Kalau kita lihat dekat contoh. Dari tidur sepi malam sejuta jiwa. Okey, kita tengok dekat sini ada satu. Saya tengok jamu cinta. Jamu cinta cikgu Kalau orang kata jamu ni makanan untuk kesihatan dan sebagainya. Tapi dia dah sambung dengan perkataan cinta. Jadi jamu cinta ni untuk menjadikan perasaan kita supaya kita dapat melihat tadi saya rasa lebih kepada kenegaraan. Jadi dia adalah satu gaya bahasa metafora. Jadi gaya bahasa yang ditampilkan oleh pengarang perlu dikeluarkan oleh murid dalam bahagian ini. Jadi mereka akan mencarilah. Kalau kita lihat lagi satu, apalagi kalau kita dapat lagi satu, kalau kita tengok lirik perpaduan pun juga. Kita kata lirik lagu, tapi dekat sini kalau kita lihat ada lirik perpaduan. Ini adalah metafora. Jadi kehasilkan. Begitu juga saya rasa ramai murid-murid kita faham bahawa bahasa yang mudah seperti asonansi. Mira, dia orang tahulah ni. Dia orang belajar kan, murid-murid ni belajar aliterasi. Kenapa? Dekat mana kita nak cari, kita akan dapat. Itu dipanggil kita menganalisis teks ini. Sekali lagi rahsia, jangan bagi tahu orang lain. Jawapan dalam soalan. Dalam sajak ini sendiri. Okey, dan akhirnya pula ada soalan C iaitu pengkaryaan juga. Selepas kita lihat karya penulis-penulis hebat, kita kena lahirkan karya kita sendiri. Boleh ke dalam masa 2 jam setengah ni Mira agak-agak? Boleh cikgu. Ya betul, sebab calon ataupun murid-murid kita ni ada idea. Jadi kita kena keluarkan. Jadi kita boleh keluarkan, kita tulis. Yang membezakan nanti Mira ialah bagaimana hasil tu nanti. Kita tahulah. Jadi pada murid-murid kita, cikgu nak pesan bahawa cikgu tahu tingkatan 4, tingkatan 5 kan. Jadi kita bukan seperti sastrawan negara yang hebat-hebat. Jadi tahap karya kita adalah tahap murid-murid tingkatan 5. Tapi jangan lupa ada juga karya-karya yang hebat sebenarnya. Ya. Saya teruskan Mira? Silakan cikgu. Okey. Ini contohlah yang telah cikgu bincangkan tadi, adalah saya bincangkan sebagai contoh jawapan yang mana murid-murid kita boleh buat. Jadi contoh nilai yang terdapat dalam sajak tersebut adalah nilai patriotisme. Tadi kita bincang semangat cintakan tanah air. Sama saja kan? Jadi kita bagi dan kemudian dalam konteks ini perlu dijelaskan oleh murid ataupun calon-calon kita. Kenapa kita kata patriotisme? Kita kata jawapan dalam petikan. Jadi kenapa kita kata jawapan dia ada dalam petikan? Ini kita kena buktikan sebagai contoh. Kita kena dapatkan sebagai contoh, barulah dia akan berikan markah itu. Jadi kalau kita kata ada, mana dia? Kita tunjukkan bukti dia ada, maka akan melengkapkan jawapan kita, jawapan yang cemerlang, yang terbaik. Okey. Begitu juga dengan B tadi. Okey? Gaya bahasa. Kita senaraikan gaya bahasa. Betul atau tidak gaya bahasa tu ada? Okey?
Jadi kita lihat bagaimana. Yang ni kita pesanan cikgu kepada murid-murid sekalian, hati-hati. Bila kadang-kadang mereka nak menunjukkan contoh gaya bahasa tu, kadang-kadang mereka kata gaya bahasa aliterasi. Tapi dalam contoh dia jadi asonansi. Hati-hati kepada semua murid-murid. Jangan tertukar. Jangan asonansi ni adalah vokal, pengulangan huruf vokal, dia akan tertukar dengan pengulangan huruf konsonan. Hati-hati. Alah, ruginya markah itu nanti akan berlaku markah itu markah yang tidak dapat diberi kerana berlaku proses penukaran maklumat secara tidak sengaja. Alah, rugi. Okey, tuliskan dengan betul, gariskan juga kalau boleh supaya jelas apa yang kita nak sampaikan dalam kertas peperiksaan. Okey? Teruskan. Ya. Yang terakhir tadi bagi soalan C adalah soalan pengkaryaan. Yang ini pun saya sebenarnya rasa macam pelajar yang dipilih ni adalah pelajar yang terpilih. The chosen one. Okey. Jadi kalau kita lihat dekat situ bahawa sajak dia perlu menulis sebuah sajak. Okey. Jadi mereka perlu menghasilkan sebuah sajak, hasilkan sajak dengan terbaik. Pengkaryaan ni perlu dihasilkan dengan terbaik dengan cara yang tapi dengan yang cepatlah. Jadi boleh tuliskan dengan dia punya mematuhi beberapa perkataan, beberapa perkara seperti tema, bentuk, bahasa dan kreativiti. Jadi saya rasa murid-murid kita tak ada masalah dari bahagian itu. Hasilkan karya yang baik dan boleh mendapatkan markah. Patuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Ada tajuk, ada tema dia, kemudian jangan buat perkara-perkara yang tak baik dan sebagainya. Gaya bahasa, jangan merujuk sensitivity suatu perkara. Jangan sentuh pasal orang, jangan sentuh pasal agama lain, jangan sentuh satu perkara-perkara yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kita buat yang positif saja, okey? Ya, betul tu. Baik cikgu. Jelaslah cikgu punya penerangan tu kan tentang apa orang kata elemen-elemen sastra yang sepatutnya ada dan juga murid fahami. Didik TV KPM